Selamat sore ibu-ibu KW yang terkasih. Puji Tuhan, kita hari ini dapat berjumpa kembali bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan firman yang akan disampaikan nanti, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Aku Mengasihi Engkau Yesus. Biarlah kita semua memiliki kerinduan untuk mengasihi Tuhan kita, Yesus, yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku Ibu-ibu Komisi Wanita yang dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. 我们要听神的话之前，让我们一起低头祷告。 Bapa yang mengasihi kami menyerahkan untuk perenungan firman Tuhan pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami, sehingga kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami, dan kami boleh jadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari Ibu Komisi Wanita kasih Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. 让我们打开我们的圣经，在约翰福音21章15到17节。 Demikian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 约翰福音21章15到17节，他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧喂我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。” Ibu-ibu komisi wanita dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， kasih yang salah sasaran, 错误的爱， cinta lawan jenis adalah sebuah perasaan yang sangat indah. 对异性的爱是一种非常美好的感觉。 Tatkala para muda-mudi dilanda cinta, 当年轻人陷入爱情的时候， itu adalah saat yang terindah dalam hidupnya. 那是他们生命中最美好的时刻。 Namun ketika melangkah dalam pernikahan, 但是当进入婚姻之后， terkadang cinta itu menjadi bergeser. 有时候爱会发生转移， Bukan lagi mencintai pasangannya itu, 不再爱自己的配偶， tetapi mencintai hal yang lain. 而是爱上了别人的事物。 Misalnya lebih mencintai pekerjaannya daripada pasangannya, 比如，比起配偶更爱自己的工作， lebih mencintai anak daripada pasangannya, 比起配偶更爱自己的孩子， lebih mencintai materi daripada pasangannya, 比起配偶更爱物质， lebih mencintai ego daripada pasangannya. 比起配偶更爱自己的自我。 Oleh sebab itu banyak orang di dunia ini tidak lagi mengerti apa yang seharusnya menjadi fokus kasih mereka. 因此，这个世界上有很多人已经不明白爱真正的焦点应该是什么。 Fokus kasih mereka salah sasaran. 他们爱的焦点已经走偏了。 Namun sayangnya terkadang kasih yang salah sasaran juga terjadi pada orang Kristen. 但可惜的是，这种爱错方向的情况，有时候也发生在基督徒身上。 Terkadang orang Kristen datang beribadah di gereja bukan karena mengasihi Tuhan, 有时候基督徒来教会敬拜神，并不是因为爱神， tapi takut nanti ditanya oleh pendetanya kenapa tidak ke gereja. 而是害怕牧师问为什么不来教会， Atau takut dengan orang tertentu. 或者害怕某些人。 Terkadang orang Kristen beribadah ke gereja bukan untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menyembah Tuhan, 有时候基督徒来教会敬拜，并不是为了真心爱神， tetapi berharap mendapat berkat-berkat jasmani saja. 而只是希望得到肉体的生活上的祝福。 Dapat disimpulkan tidak sedikit orang Kristen hidupnya bukan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 可以总结的是，不少基督徒的生活并不是真正爱神， Tetapi yang diinginkan adalah berkat-berkat Tuhan. 而是想要神所赐的祝福。 Hal seperti ini juga terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus, 这样的情况也发生在耶稣基督的门徒身上。 di mana saat itu Yesus telah bangkit 当时耶稣已经复活， dan kini Yesus dan murid-muridnya sarapan bersama-sama. 现在耶稣和门徒们一起吃早饭。 Di situ ada Petrus. 在哪里有彼得？ Ketika itu Yesus mendekati Petrus,
当时耶稣走近彼得， dan tidak ada suara dari para murid-muridnya. 其他门徒一句话也没有说， Seolah-olah dunia ini terhenti waktunya. 仿佛整个世界的时间都停住了， Memori lama berputar kembali. 过去的记忆再次浮现。 Ketika pertama kali Yesus memanggil mereka menjadi muridnya. 就是当初耶稣第一次呼召他们成为门徒的时候， Ibu-ibu komisi wanita dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， ketika murid-murid Yesus mengikut Yesus, 当耶稣的门徒跟随耶稣时， ada perasaan bangga dalam diri masing-masing murid Yesus. 每个门徒心里都有一个自豪感， Mereka berharap bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah dinanti-nantikan. 他们希望耶稣就是期待已久的弥赛亚， Dan mereka berharap Yesus mendirikan kerajaan Israel yang baru, 也希望耶稣建立的以色列国， membentuk sebuah pasukan kuat dan segera menggulingkan kerajaan Romawi yang menjajah mereka. 组建一支强大的军队，并立即推翻统治他们的罗马帝国。 Dan ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, 当彼得说你是弥赛亚时， Yesus langsung menobatkan Petrus menjadi pemimpin para rasul. 耶稣立刻让彼得成为使徒们的领袖。 Barangkali dalam pikiran Petrus, jika Yesus jadi raja, 或许在彼得的心里，如果耶稣成为王， setidaknya saya jadi perdana menteri. 到少我可以当首相。 Dan murid-murid lainnya berpikir mirip. 其他门徒也有类似想法， Misalnya saya jadi menteri pertahanannya, 比如我要当国防部长， saya jadi panglima perangnya, 我要当军队统帅， saya jadi menteri ekonominya, 我要当经济部长， saya jadi menteri keuangannya. 我要当财政部长。 Itu dalam pikiran mereka. 他们心里这样的想法。 Ketika mereka mendengar hikmat dari kata-kata Yesus, 当他们听到耶稣智慧的说话， mujizat dari Yesus, 看见耶稣行的神迹时， mereka ingin tetap dekat dengan Yesus. 他们希望靠近耶稣， Dengan maksud, jika Yesus jadi raja, saya jadi menteri. 但心里想着，如果耶稣当王，我就当官。 Oleh sebab itu, itulah sering mereka ributkan adalah siapa yang terbesar di antara para murid. 因此，他们常常争论谁在门徒中最大。 Bahkan Petrus dengan berani-beraninya berkata bahwa biarpun orang lain terguncang imannya, 甚至彼得非常大胆地说，就算别人信心动摇， saya sekali-sekali tidak, 我绝不会动摇。 bahkan bersedia mati untuk Yesus. 甚至愿意为耶稣而死。 Wow, sebuah pernyataan kesetiaan yang luar biasa. 这是一个非常了不起的信心宣告。 Namun harapan itu pupus ketika Yesus ditangkap. 但是当耶稣被抓时，这种盼望破灭了。 Mereka berharap ketika itu Yesus menghentakkan kakinya dan semua orang yang menangkapnya terpelanting. 他们希望那一刻，耶稣只要一跺脚，抓他的人都会被震飞。 Melihat hal itu tidak terjadi, Petrus menjadi hilang kesabaran. 看到这一切没有发生，彼得失去了耐心， Seolah-olah dirinya berkata, 仿佛在心里说 jangan macam-macam kalian dengan Mesias. 不要乱来，这是弥赛亚， Aku akan membela dia. 我来保护他。 Lalu mengeluarkan pedang dan melukai seseorang. 然后他龙出刀伤了一个人， Tapi Yesus menegur Petrus untuk menyarungkan pedangnya. 但是耶稣责备彼得把刀收起来。 Penasaran Petrus semakin menjadi-jadi. 彼得的好奇心和不解越来越强烈， Seolah-olah dalam dirinya berkata, 仿佛在心里说： kapan Yesus nyamuk dan memanggil pasukan malaikat membebaskan dia? 耶稣什么时候才会发怒，
呼召天使军队来拯救自己。 Dia terus mengikut Yesus 他一直跟随耶稣， sampai tempat Yesus diadili. 直到耶稣抽审的地方， Tetapi tidak terjadi apa-apa. 但是也没有发生。 Hati Petrus mulai kecut 彼得的心开始发怯。 ketika ada orang menanyain dia. 当有人问他 Kamu kan muridnya Yesus?：“ 你是耶稣的门徒吗 Enggak.？” 不是，不是。 Lalu ada orang lagi bertanya lagi. 按着又有人问 Kamu pengikut orang itu?：“ 你是不是追随耶稣吗 Enggak.？” 不是，不是。 Kemudian datang lagi orang bertanya kepada Petrus. 后来又有人问彼得 Ya benar, kamu selalu bersama Yesus.：“ 没错，你一直跟随耶稣，对吗？” Enggak, kenal aja enggak. Kayak mana aku bisa bersama dia? 不，我不认识他，怎么可能和他在一起呢？ Lalu berkokoklah ayam. 这时计较了， Petrus berlari dan dia ingat apa yang Yesus katakan. 彼得跑开了，他想起了耶稣说话的， Dia ingat apa yang dia katakan juga. 他也想起了自己曾经说过话的。 Yesus berkata bahwa dia akan menyangkal Yesus. 耶稣说他会否认主， Tapi dengan lantang dia menjawab. 当他曾大声回答， Sekalipun harus mati, aku tidak akan menyangkal. 就算要死，我也绝不会否认你。 Hatinya tercabik-cabik, dia menangis sejadi-jadinya. 他心碎了，他痛苦起来。 Dan kini Petrus ada bersama-sama dengan Yesus. 现在彼得和耶稣在一起， Dia diam 1000 bahasa, 他沉默无言， rasa penyesalan, 悔恨、 rasa bersalah, 内疚和无力感， rasa ketidakberdayaan masih melekat kuat dalam hatinya. 仍深深印在他的心里。 Dia ada dalam keheningan bersama Tuhan. 他在神面前静默， Namun keheningan itu pecah ketika Yesus bertanya kepada Petrus. 然而这份宁静被打破，当耶稣问彼得 Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?：“ 西门约翰的儿子，你爱我比这些更多吗？” Mendengar pertanyaan ini, jiwa Petrus seolah-olah tercabik-cabik. 听到这个问题，彼得的心仿佛被撕裂。 Pertanyaan ini langsung menembus kedalaman hati Petrus. 这个问题直接刺入他的内心深处。 Apa maksudnya pertanyaan Yesus ini? 耶稣这个的问题是什么意思呢？ Kata mereka ini apa maksudnya? 这些人是什么意思呢？ Apakah Yesus membandingkan dirinya dengan ikan-ikan yang baru saja ditangkap itu? 耶稣实在把自己和刚抓到的鱼比较吗？ Tidak mungkin. 不可能。 Apakah Yesus membandingkan dirinya dengan para muridnya? 耶稣是在把自己和门徒们比较吗？ Tidak mungkin. 不可能。 Lalu apakah maksud Yesus? 那么耶稣真正的意思是什么呢？ Yesus ingin Petrus benar-benar membongkar kedalaman hatinya. 耶稣想让彼得真正揭示他内心的深处。 Dengan kata lain, sebenarnya Yesus bertanya kepada Petrus demikian. 换句说话，耶稣实际上在问彼得： Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua kehebatanku? 你爱我超过我的一切伟大吗？ Apakah engkau mengasihi aku lebih dari perbuatan-perbuatanku? 你爱我超过我的所作所为吗？ Apakah engkau mengasihi aku lebih dari berkat-berkatku? 你爱我超过我的祝福吗？ Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mujizat-mujizat spektakulerku? 你爱我超过我那些神奇的奇迹吗？ Apakah engkau mengasihi aku karena siapa sebenarnya aku? 你爱我是因为你认识我真正的身份吗？ Saya kira Petrus dengan hati yang sungguh berat untuk menjawab pertanyaan Yesus. 我想彼得心里非常沉重地回答耶稣的问题， Jiwanya berkecamuk. 他的心灵翻腾。
Kalau aku bilang mengasihimu Tuhan, 如果我说我爱你主啊， lalu kenapa aku bisa ingin jadi orang terbesar? 那么为什么我会想要成为最大、 Ingin menjadi yang terkemuka, 最出众的人， mengambil pedang melukai orang lain? 龙剑伤人， Pernah ditegur oleh Petrus, enyalah iblis. 曾经被耶稣责备，让撒旦离开， Dan bahkan menyangkal Yesus. 甚至否认耶稣。 Tetapi di dalam kedalaman hatinya, saya memang mengasihi Yesus. 但是在他内心深处，确实彼得爱耶稣。 Lalu Petrus berkata, 于是彼得说 benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.：“ 主啊，是的，你知道我爱你。” Kata-kata Petrus ini muncul menerobos segala ketidaklayakan dia. 彼得的说突破了他所有的不配。 Siapa Petrus berani-beraninya mengatakan dia mengasihi Tuhan? 彼得是谁？怎么敢说自己爱主？ Padahal hidupnya penuh dengan kepalsuan. 明明他的生活充满了虚假。 Orang-orang Israel dalam perjanjian lama takut mengatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan. 旧约时代的以色列人害怕说自己爱耶和华。 Kalau kita baca Mazmur 116 ayat 1, 如果我们读诗篇116篇第1节， yang mengatakan aku mengasihi Tuhan. 说的我爱耶和华， Bahasa aslinya hanya menuliskan aku mengasihi titik-titik. 原文则写的我爱。 Tidak berani mereka terang-terangan mengatakan aku mengasihi Tuhan. 他们不敢明明白白地说我爱耶和华， Karena mereka benar-benar menyadari betapa sucinya Tuhan. 因为他们真的意识到耶和华是多么圣洁。 Menyembah Tuhan itu tidak boleh main-main. 敬拜耶和华是不能儿戏。 Seringkali kita menyanyikan ku mau cinta Yesus selamanya. 我们常常唱我要永永远远爱主耶稣。 Wow, luar biasa kalau benar-benar cinta Yesus selamanya. 如果真的能永远爱耶稣，这真是太棒了。 Namun sayangnya kalau kita bisa nyanyi ku mau cinta Yesus selamanya, 但可惜的是，有些人能唱我要永永远远爱耶稣， tetapi dalam hatinya maki-maki orang lain. 但心里却咒骂别人， Maki-maki istrinya, suaminya, orang tuanya, anaknya, dan sebagainya. 咒骂自己的妻子、丈夫、父母、孩子等等。 Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. 神的话在约翰一书4章20节这样说： Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 人若说我爱神，却恨他的弟兄，就是说谎话的，因为不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。 Tapi Yesus tahu kelemahan Petrus. 但是耶稣知道彼得的软弱， Yesus tidak menghakiminya, 耶稣没有定他的罪， tetapi Yesus berkata, 而是他说 gembalakanlah domba-domba. 喂养我的羊。 Yesus bukan saja tidak menghakiminya, 耶稣不仅不定他的罪， tetapi memulihkan jiwanya, 而是恢复他的心灵， memulihkan rasa bersalahnya, 恢复他的内疚感， memulihkan perasaan malunya, 恢复他的羞愧感， memulihkan ketidakberdayaannya, 恢复他的无力感， bahkan mengampuni dosanya. 甚至赦免他的罪， Yesus melayakkan Petrus. 使彼得配的任用。 Bayangkan saja 我们想象一下， kalau ada orang yang bekerja dengan kita, 如果有人和我们一起工作， tiap kali mencuri uang penjualan, 每次偷销售款， suatu kali ketahuan, 有一次被发现，
Dia mengaku salah, 他承认错误， dia malu, 他感到羞愧， lalu diulangi lagi. 但是后来又犯了很多次， Banyak salahnya. 他的错很多。 Apakah kita mungkin mempercayakan lebih banyak lagi kepadanya? 我们可能会把更多的责任交给他吗？ Sebagai manusia tentu sulit, 作为人，这是很难的， bahkan tidak akan lagi selamanya. 甚至可能永远都不会再次信任他。 Tapi Tuhan tidak. 但是神不会， Tuhan tidak akan pernah putus asa dengan Petrus. 神永远不会对彼得失望， Tuhan yang sama juga tidak akan putus asa dengan kita. 神同样也永远不会对我们失望。 Sampai 3 kali Yesus mengulang pertanyaan yang sama dan mempercayakan Petrus untuk menjadi gembala atas domba-dombanya. 耶稣3次重复同样的问题，并托付彼得牧养他的羊， Sampai Petrus benar-benar hancur hati 直到彼得的心破碎， dan hidup benar-benar sepenuhnya menyerah pada Yesus. 生命完全交托给耶稣。 Petrus dengan hati yang sedih dia berkata, 彼得怀着悲伤的心说：“ Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. 主啊，你知道一切，你知道我爱你。” Inilah puncak dari perubahan diri Petrus. 这就是彼得生命改变的顶点， Dari seorang yang keras, 从一个倔强， mau menang sendiri, 只想自己赢， agresif, 好斗， suka melukai orang lain, 喜欢伤害别人的人， menjadi seseorang yang mengasihi Tuhan. 变成一个爱神的人。 Hal ini terjadi karena Petrus merasakan kasih Yesus yang sungguh-sungguh mengalir dalam hati. 这是因为彼得感受到了耶稣的爱真实的流淌在他的心里。 Yesus berkata kembali, 耶稣再次说 gembalakanlah domba-dombaku. 喂养我的羊。 Dalam hatinya timbul sebuah kerinduan 在他心里中有一个渴望， menjadi sebuah komitmen, 成为一种承诺， didorong sebuah kesetiaan, 被中心推动， dan menjadi sebuah kecintaan. 成为一种热爱， Orang yang sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan 真正感受到神的爱人， akan muncul sebuah kerinduan untuk mengasihi. 心中会生出一种渴望去爱神。 Hati orang yang sungguh-sungguh rindu mengasihi Tuhan tidak akan mampu ditahan apapun yang ada dalam dunia ini. 真正渴望爱神的人，他的心不会被这个世界上的任何事物所阻挡。 Seperti yang dikatakan 就如 Yeremia 20 ayat 9. 耶利米书20章第9节。 Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. 然而我心里说，我不再纪念他，也不再奉他的名讲论。然而他的话在我心中如火焰般燃烧，锁在我的骨头里。我极力想忍住，却忍不住。 Ibu-ibu komisi wanita yang dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， mungkin ada di antara kita sudah lama menjadi orang Kristen. 也许我们中间有些人已经是基督徒很久了， Namun dalam hati kita banyak kekecewaan terhadap gereja, 但在我们的心里有很多失望，对教会、 terhadap pelayanan, 对社工、 terhadap jemaat, 对会众、 terhadap para pemimpin gereja, 对教会领袖， bahkan mungkin kita kecewa kepada Tuhan. 甚至对神自己都有许多失望。 Kita tidak bisa melihat bahkan merasakan kasih Tuhan.
我们看不见也感受到神的爱， Yang ada dalam hati kita adalah kemarahan, 在我们的心里充满了愤怒、 kepahitan, 苦涩、 tidak puas, 不满足， selalu menuntut. 总是遇见。 Hari ini Yesus duduk dekat kita 今天耶稣坐在我们身边， dan Dia bertanya kepada kita, 他问我们 apakah kamu mengasihi? 你爱我吗？ Apa jawab kita? 我们会怎么回答呢？ Ini kesempatan kita 这是我们的机会， ungkapkan hati kita kepada Tuhan, 把我们心向神敞开我们的心， rasakan kasih-Nya, 感受他的爱， supaya kerinduan kita mengasihi Tuhan benar-benar merupakan dorongan yang murni karena kita sudah benar-benar merasakan kasih Tuhan. 让我们渴望爱神的心真正成为纯洁的动力，因为我们真的感受到了神的爱， Perasaan diterima kembali, 感受到被接纳， perasaan diakui sebagai anak Tuhan, 被承认为神的儿女， perasaan dipercayai untuk pekerjaan Tuhan yang besar. 并被信任去承担神伟大的工作。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Boleh mengingatkan kami kembali betapa kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Biarlah kasih Tuhan itu boleh mengalir dalam hati kami, sehingga kami punya kerinduan yang murni daripada-Mu ya Tuhan, yang muncul dari hati kami untuk mengasihi Engkau ya Tuhan dengan kesungguhan hati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami dan mengubahkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.